Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat malam kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar berita panas malam ini dipetik dari Malaysia kini bertajuk Hadi tak salah malah wajib cakap politik Islam di Masjid Surau. Berita penuh. Presiden PAS Abdul Hadi Awang menegaskan bukan menjadi satu kesalahan untuk ahli politik memberikan kuliah atau ceramah agama di seluruh masjid serta surau-surau. Sebaliknya, menurut Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional PN itu adalah menjadi satu kewajipan untuk pemimpin bercakap mengenai politik Islam. Kita kena sedar dalam Islam, politik dan agama tak boleh dipisahkan. Nabi pun cakap politik dalam khutbah. Kita bercakap tentang Islam dan dalam politik ada Islam. Maka politik Islamlah. Tak jadi salah dan wajib untuk kita bercakap. Benda yang tak betul kita kena tegur. Sama ada hal ehwal ekonomi, politik atau apa ke yang salah wajib untuk orang Islam tegur. Termasuk amar makruf dan nahi mungkar, tegas Abdul Hadi dalam sidang media selepas hadir menyempurnakan majlis penutup Hari As Sabakin di Dewan Tok Guru Rusila di Marang, Terengganu hari ini. Abdul Hadi berkata demikian mengulas larangan terhadap semua ahli politik, termasuk ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri ADUN serta ahli Dewan Negara memberikan kuliah atau ceramah agama di seluruh masjid serta surau di Terengganu termasuk khutbah Jumaat. Itu mengulangi arahan yang lama sejak tahun 1960-an lagi, kata Presiden PAS lagi. Yang Dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Maidam, Terengganu, Sheikh Harun Sheikh Ismail dalam satu kenyataan semalam berkata, larangan tersebut dibuat agar semua tempat ibadat umat Islam di negeri itu tidak disalahgunakan untuk tujuan politik kepartian. Menurut Sheikh Harun, arahan larangan tersebut yang bertarikh 2 Mac dikeluarkan Ekoran Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin yang duka cita apabila ada ahli politik tertentu mengajar agama atau menjadi katib, minta maaf, dan imam solat tanpa kebenaran pihak berkuasa. Bagaimanapun menurut Sheikh Harun, pengecualian diberikan kepada pemegang tauliah mengajar atau dengan kebenaran daripada Maidam Terengganu. Mengulas lanjut larangan itu, Abdul Hadi PAS sudah melaluinya sejak sekian lama. Malah Abdul Hadi berkata dia akan tetap meneruskan aktiviti berceramah dan khutbahnya seperti biasa di masjid dan surau-surau. Saya akan teruskan ceramah seperti biasa di surau-surau dan masjid-masjid. Ya, akan teruskan macam biasa, jelasnya. Sementara itu dalam perkembangan lain, Abdul Hadi berkata, permohonan Parti Pejuang Tanah Air Pejuang untuk menyertai PN akan diteliti dan dibincangkan dalam mesyuarat majlis tertinggi parti itu tidak lama lagi. Menurut Abdul Hadi, ini kerana penyertaan mana-mana pihak dalam gabungan itu perlu dibincangkan secara kolektif supaya keputusan terbaik dapat dicapai. Saya ada terima surat permohonan pejuang untuk sertai PN. Kita akan bincang dalam mesyuarat. Tarikh mesyuarat kita belum terima lagi dari Setiausaha Parti, katanya. Mengulas lanjut, Abdul Hadi turut menyifatkan permohonan tersebut sebagai perkembangan positif buat PN. Itu menandakan PN mendapat sambutan daripada semua pihak, katanya. Pejuang sebelum ini memaklumkan telah menghantar surat permohonan bagi menyertai PN sebagai anggotanya. Presiden Pejuang Mukhlis Mahathir berkata, surat berkenaan diutuskan kepada pengurusi PN Muhyiddin Yassin selain salinan turut diserahkan kepada Abdul Hadi dan Presiden Gerakan Dr. Dominic Lau Hoi Chai. Menurutnya lagi, keputusan untuk membuat permohonan berkenaan disepakatkan Majlis Eksekutif Pusat MEP Pejuang pada semalam selepas penelitian semua pilihan gabungan dan kerjasama politik yang ada. Manakala mengulas kenyataan Ketua Setiausaha PH, Saifuddin Nasution Ismail, bahawa hanya anak muda yang kurang berpelajaran, tiada pendapatan tetap dan menunggang motosikal ke sana ke sini saja yang mengundi PN, Abdul Hadi menafikannya. Kata
Kata Abdul Hadi, golongan muda yang memberikan sokongannya kepada PN jelas mereka yang berpendidikan tinggi, namun sebaliknya pula anak muda yang menyokong PH. Itu dapat dilihat, anak muda yang menyokong PN, mereka semua berpendidikan tinggi tetapi mungkin PH kurang berpendidikan tinggi, ujarnya lagi. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas petang ini dipetik dari Malaysia Kini bertajuk Mahathir mungkin Presiden baru Putra. Berita penuh. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad dijangka bakal mengambil alih jawatan Presiden Parti Bumi Putra Perkasa Malaysia Putra yang baru disertainya sebagai penasihat. Menurut utusan Malaysia, Presiden Putra Ibrahim Ali akan menyerahkan tampuk pimpinan parti itu kepada bekas pengurusi pejuang itu dalam rombakan parti akan datang. Akhbar itu melaporkan ia sekaligus menjawab persoalan mengapa Mahathir diangkat sebagai ahli nombor 1 Putra yang sebelum ini disandang oleh Ibrahim. Bekas Ketua Pejuang Wilayah Persekutuan Khairuddin Abu Hassan memberitahu utusan bahawa Ibrahim kini sedang mencari tarik yang sesuai untuk mengadakan mesyuarat Majlis Tertinggi Putra bagi membincangkan perahlian pimpinan itu dan memuktamadkan barisan kepimpinan baru. Bercakap tentang Ibrahim, beliau adalah tokoh pemimpin dan penyokong tegar Dr. Mahathir. Beliau sendiri beritahu saya bahawa mahu membuat pengorbanan dengan memberi satu saluran berdaftar kepada beliau. Ini kerana Ibrahim yakin dengan mutu kepimpinan Dr. Mahathir dan mampu meluaskan lagi pengaruh parti, sebab itu beliau mahu serah jawatan. Jadi apabila Dr. Mahathir merombak semula parti, Ibrahim cakap akan terima apa sahaja jawatan asalkan dapat beri sumbangan dan berjuang bersama, katanya. Pada 10 Februari, Mahathir mengumumkan bahawa dia dan 12 yang lain keluar dari pejuang, iaitu parti yang diasaskannya. Ia selepas pejuang yang diketuai oleh anaknya, Mukris, memutuskan hubungan dengan Gerakan Tanah Air. Khairuddin juga menolak dakwaan bahawa Mahathir merupakan punca orang Melayu berpecah kerana sering bertukar parti. Ini hanya persepsi, dangkal dan tidak berasas. Kalau tengok wadah perjuangan Tun Mahathir, matlamat akhir beliau hanya menyatu padukan semula orang Melayu, katanya. Bercakap kepada pemberita selepas pelantikannya sebagai penasihat putra baru-baru ini, Mahathir yang berusia 97 tahun berkata dia memilih parti itu untuk memperjuangkan hak orang Melayu yang didakwanya telah hilang kawalan politik dan ekonomi. Pada PRU lalu, pejuang termasuk Mahathir dan Mukris mencatatkan prestasi terburuk apabila seramai 67 calon yang dipertaruhkannya hilang wang deposit mereka.